Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan juga rakan saya akan membentangkan sebuah pembentangan yang bertajuk penggunaan bahan terlarang dan penyakit berjangkit yang berkaitan dengan seks bagi kod dan nama kursus Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial PKES 3083 yang dibimbing oleh Dr. Wan Azlan bin Wan Ismail. Saya terdiri daripada dua orang, iaitu saya sendiri, Wan Nur Alia Izni binti Wan Ahmad Rahi, dan juga rakan saya Nur Fatihah binti Muhammad Suhaimi. Seterusnya, isi kandungan dalam pembentangan kami. Yang pertama ialah mengenai penggunaan bahan terlarang. Yang kedua, berkaitan dengan penyakit berjangkit yang berkaitan dengan seks. Yang pertama adalah berkaitan dengan penggunaan bahan terlarang. Pengenalan, penggunaan bahan terlarang atau penyalahgunaan bahan ini merupakan satu perkara atau undang-undang yang tidak sah bagi sesebuah negara dan bukan di negara Malaysia sahaja. Maksudnya, penyalahgunaan bahan terlarang ini bukan hanya berlaku dalam Malaysia sahaja, namun turut berlaku pada luar negara seperti negara China, negara India, Amerika Syarikat dan lain-lain. Perkara ini menjadi tidak sah apabila sesebuah negara membawa masuk dan memiliki barangan atau item yang dilarang oleh negara itu sendiri. Penggunaan bahan terlarang ini juga dilarang dengan tegas kerana mempunyai potensi untuk membahayakan kesihatan seseorang individu disebabkan oleh mengandungi kandungan alkohol yang berlebihan dalam sesuatu bahan. Saya akan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai jenis-jenis bahan terlarang. Yang pertama ialah bahan tembakau. Tembakau ialah hasil pertanian yang diproses daripada daun mana-mana spesies tumbuhan dalam jenis Nicotiana, keluarga Solanaceae, terutamanya Nicotiana tabacum dan Nicotiana rustica. Bahan tembakau utama adalah daun tembakau itu sendiri yang mengandungi nikotin yang boleh menyebabkan ketagihan apabila seseorang mengambil bahan tembakau itu. Dan daun yang dikering awet ini sering diambil secara dibakar dan dihisap asapnya dalam bentuk cerut, rokok atau menggunakan paip. Rokok merupakan bahan tembakau yang paling popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini merupakan bahan yang dihasilkan daripada bahan tembakau. Yang pertama ialah rokok. Rokok mengandungi nikotin yang boleh menyebabkan penyakit jantung dan juga barah. Yang kedua ialah cerut. Cerut merupakan gulungan daun tembakau yang boleh menyebabkan kanser paru-paru apabila seseorang mengambil ataupun menghisap cerut. Yang ketiga ialah vape. Vape ni sangat popular dalam kalangan remaja. Vape ni merupakan rokok elektrik. Ia juga boleh menyebabkan penyakit jantung. Yang keempat ialah shisha. Ia merupakan paip air yang berperisa dan juga boleh menyebabkan keracunan karbon monoksida. Sebabnya shisha ni mengandungi asap karbon monoksida. Yang akhir sekali ialah ketum. Ketum ni sebenarnya adalah daun tapi disalahgunakan dengan pelbagai campuran seperti dicampurkan dengan ubat gegat, ubat nyamuk dan sebagainya. Ketum ni boleh menyebabkan penyakit hati. Seterusnya, bahan terlarang yang kedua ialah dadah. Dadah ni sangat familiar lah, boleh dikatakan familiar dalam kalangan rakyat Malaysia. Dadah ni merupakan bahan yang boleh mengubah fungsi tubuh badan. Sesetengah dadah yang psikoaktif juga akan mengubah emosi dan juga status minda. Dadah terbahagi kepada 5 jenis iaitu stimulan, depresi, halusinasi, opiat dan juga inhalant. Stimulan merupakan dadah perangsang seperti amfetamin yang bertindak ke atas sistem saraf, manakala depresi bertindak ke atas sistem otak sehingga menyebabkan tidak sedarkan diri sekiranya diambil secara berlebihan. Halusinasi pula akan mengubah pencerapan deria seperti mengalami hilang pertimbangan sehingga mencederkan diri sendiri. Seterusnya, opiat merupakan campuran daripada biji popi lalu diproses menjadi koden. Dan akhir sekali, inhalant. Inhalant juga dikenali sebagai bahan hiduan yang mudah meruap. Inhalant ni boleh menyebabkan berlakunya perubahan minda. Maksudnya, status minda seseorang tu akan berubah yang lebih lembab lah orang kata. Akhir sekali, contoh bahan terlarang yang ketiga ialah alkohol. Alkohol sinonim dengan arak atau minuman keras yang selalunya diminum ketika bersosial atau digunakan untuk mempertingkatkan mood. Ia juga boleh mengakibatkan ketagihan jika selalu diminum. Minuman beralkohol terdapat dalam pelbagai bentuk termasuklah bir, wine, brandy dan juga whisky. Kesan alkohol terhadap badan ialah memperlahankan fungsi sistem saraf pusat, mengubah persepsi, emosi, pergerakan, penglihatan dan juga pendengaran seseorang.
Seterusnya dalam dalam tajuk penggunaan bahan terlarang ini juga saya akan menjelaskan berkaitan dengan kesan apabila kita mengambil pengambilan bahan terlarang. Yang pertama dari aspek mental, seseorang individu itu akan mula hilang kawalan terhadap diri dan pemikiran serta tidak berasa malu apabila melakukan perkara yang menjangkaui batas. Contohnya dia tidak memakai baju di hadapan khalayak ramai dan juga dalam keadaan berhalusinasi. Seterusnya, kesan pengambilan bahan terlarang dari aspek fizikal pula ialah kesihatan tubuh badan akan terjejas seperti pengambilan dadah menyebabkan hati tidak berfungsi untuk menyingkirkan toksin dalam badan. Seperti kita tahu, toksin ni perlu disingkirkan dalam tubuh badan kita sebab toksin ni akan menyebabkan berlakunya penyakit paru-paru ataupun buah pinggang. Yang ketiga, kesan dari aspek sosial ialah dipandang hina dan disisihkan oleh masyarakat sekeliling kerana telah memalukan ahli keluarga. Kita juga perlu mempelajari kemahiran kecekapan psikososial seperti kemahiran mengatakan tidak. Hal ini kerana apabila ada seseorang yang mengajak kita untuk mencuba bahan terlarang ini, kita perlulah dengan tegas mengatakan tidak. Kemahiran mengatakan tidak ni merangkumi kemahiran asertif, di mana asertif atau ketegasan diri ialah keupayaan menyatakan fikiran dan perasaan sama ada positif atau negatif secara jelas dan jujur. Ciri asertif ialah bersikap tegas dan jujur, berupaya membezakan kesan baik dan buruk sesuatu tindakan terhadap diri sendiri dan orang lain, dan juga tidak terpengaruh apabila diajak oleh seseorang. Kebaikan kemahiran asertif dalam kemahiran mengatakan tidak ini dapat memupuk hubungan yang positif, dapat mengurangkan salah faham antara individu dan juga dapat meningkatkan komunikasi secara berkesan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Suhaimi. Dan ini saya akan membentangkan tentang tajuk yang kedua, iaitu penyakit berjangkit yang berkaitan dengan seks. Sebelum kita mengenali lebih lanjut penyakit berjangkit seks, mari kita kenali apa itu penyakit berjangkit seks terlebih dahulu. Penyakit seks disebut juga sebagai penyakit menular seksual adalah penyakit yang umumnya ditularkan melalui hubungan seksual baik vagina, anal atau oral dengan seseorang yang terjangkiti. Penyakit disebabkan oleh pelbagai jenis mikroorganisma seperti bakteria, virus dan juga parasite. Terdapat banyak jenis-jenis penyakit berjangkit seks. Namun, pada hari ini saya akan membentangkan tentang 3 penyakit berjangkit seks, iaitu gonorrhea, syphilis dan juga HIV ataupun disebut sebagai AIDS. Tanpa membuang masa, mari kita kenali jenis-jenis penyakit berjangkit. Baiklah, bagi penyakit seks yang pertama iaitu gonorrhea ataupun kita disebut sebagai kencing bernanah. Apa itu kencing bernanah? Gonorrhea adalah jangkitan bakteria yang menular melalui hubungan seksual. Jangkitan ini selalu mengaruhi kawasan alat kelamin, mulut dan juga tubuh. Baiklah, antara gejala-gejala yang boleh kita kesan apabila kita menghadapi penyakit gonorrhea ini adalah pada wanita, gejalanya adalah dalam peningkatan keinginan untuk buang air kecil. Maksudnya di sini, ia lebih norak membuang air kecil. Yang kedua, perasaan nyeri atau sensasi atau pedih ketika buang air kecil pada alat kemaluan. Yang ketiga, keputihan yang tidak normal yang boleh berwarna hijau atau kuning dan berbau sangat busuk. Yang keempat adalah gejala perdarahan vagina di antara tempoh haid. Maksudnya antara tempoh haid itu wanita tersebut mengalami perdarahan pada bahagian vagina. Dan yang terakhir adalah perasaan nyeri atau ketidakselesaan pada perut bahagian bawah berdekatan dengan alat kemaluan. Seterusnya, gejala pada kaum lelaki apabila menghadapi gonorrhea atau kencing bernanah ini adalah kaum lelaki ini akan berasa ingin kerap untuk buang air kecil, di mana peningkatan frekuensi dan keinginan untuk buang air kecil lebih kerap. Yang kedua adalah perasaan nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil. Maksudnya di sini apabila membuang air kecil, perasaan nyeri ataupun berasa pedih pada alat kemaluan tersebut. Yang ketiga adalah cecair dari penis yang dapat menumpuk cairan putih dan juga kuning ataupun hijau. Yang keempat adalah perasaan nyeri atau sensasi terbakar di uretra, iaitu saluran kencing.
Yang terakhir adalah gejala dalam pembengkakan atau kemerahan pada hujung penis. Maksudnya di sini pada bahagian hujung alat kemaluan lelaki terjadinya bengkak ataupun kemerah-merahan pada bahagian hujung tersebut. Kita beralih pula pada jenis-jenis penyakit seks yang kedua, iaitu penyakit sifilis. Sifilis ni ataupun kita sebut sebagai ulcer adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteria dinamakan Spirochaete treponema pallidum. Penyakit ini berkembang dalam 4 tahap yang berbeza dan gejalanya dapat bervariasi bergantung pada tahap jangkitannya. Baiklah, pada tahap pertama, gejala yang boleh kita lihat adalah gejala transient. Yang kedua, tahap kedua iaitu sifilis sekunder. Gejala tersebut adalah ruam kulit. Yang kedua, demam, sakit kepala dan nyeri pada sendi. Yang ketiga, bengkak pada kelenjar getah bening dan juga sakit tenggorok dan gejala pencernaan. Untuk tahap yang ketiga adalah tahap asimptomatik, iaitu tahap yang ketiga, tahap laten. Tahap laten ini adalah tempoh ketika bakteria masih ada dalam tubuh badan pesakit namun tidak menimbulkan sebarang gejala secara langsung selama beberapa hari. Bagi tahap yang terakhir dalam penyakit sifilis adalah tahap tersier. Jika tidak diubati, sifilis dapat berkembang menjadi tahap yang terakhir iaitu tahap tersier yang dapat terjadi selama bertahun-tahun setelah infeksi awal. Gejala tahap ini dapat meliputi antaranya adalah kerosakan organ dalam dan juga sistem saraf. Sifilis pada tahap terakhir ini dapat menyebabkan kerosakan yang serius pada hati, otak, mata, tulang dan juga jantung. Yang kedua adalah gejala gumam. Gumam ini adalah satu tumor yang muncul di bahagian tubuh dan juga dapat merosakkan jaringan di sekelilingnya. Mari kita beralih pula pada penyakit yang ketiga yang paling popular dalam kalangan masyarakat kita, iaitu penyakit HIV atau juga dikenali sebagai AIDS. HIV, virus human immunodeficient virus atau disebut sebagai HIV, menyebabkan human immunodeficient syndrome, iaitu AIDS jika tidak diubati. HIV menyerang sistem imuniti tubuh dan juga melemahkan kemampuannya untuk melawan jangkitan dan juga penyakit. Maksudnya HIV ini adalah satu penyakit yang melemahkan sistem imuniti dalam badan untuk melawan sebarang jangkitan virus. Ya, bagi gejala-gejala HIV adalah ruam, jangkitan sistem pernafasan, jangkitan paru-paru yang teruk dan juga batuk kering. Pesakit juga akan mengalami gejala cirit-birit yang kronik serta jangkitan kuman pada otak sebagai contohnya toxoplasmosis. Yang keempat, jangkitan kulat contohnya candidiasis pada saluran makanan atau sistem pernafasan. Dan yang terakhir adalah kanser, iaitu contohnya Kaposis sarcoma. Setelah kita mempelajari jenis-jenis penyakit seks, mari kita ketahui pula apa kesan yang akan dihadapi oleh pesakit sekiranya menghadapi penyakit seks ini. Baiklah, dari segi mental, pesakit akan menghadapi kemurungan dan juga stres yang melampau akibat jangkitan penyakitan yang dihidapi dan berasa resah setiap masa. Dari segi fizikal pula, pesakit akan mengalami tubuh badan yang lemah dan juga tidak bermaya. Maksudnya di sini adalah tidak bertenaga untuk membuat sebarang aktiviti. Semakin kurus dan juga pusat dan pucat akibat daripada kurang selera makan dan juga jangkitan penyakit. Dari segi sosial pula, pesakit akan disisihkan oleh masyarakat kerana risau penyakit tersebut akan merebak dalam kalangan masyarakat daripada hingga kerana telah menjatuhkan maruah diri dan juga keluarga. Kerana penyakit yang dihidapi itu bukanlah penyakit yang baik untuk kesan daripada perkara yang buruk juga. Jadi memang masyarakat akan menyisihkan pesakit-pesakit ini. Baiklah, berakhir sudah perbincangan daripada kami berdua. Sebarang kesalahan tolong dimaafkan. Semoga ilmu yang kami kongsikan ini dapat memberi sebarang manfaat kepada masyarakat di luar sana.